Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematik pula. Okay, matematik hari tu kita dah sampai bab 4 kan. Kita dah habiskan sampai bab 4. Lepas tu juga Ustazah ada bagi tugasan untuk awak baca. Tengok balik bab berapa Ustazah suruh baca. Okay, ni kita sambung matematik bab 5. Bab tu kita dah baca. Kita dah belajar juga nisbah trigonometri ni hari tu sikit kan. Ni asas empat formula, ingat lagi tak? Mana pen? Okey. Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Pertama sekali dia punya ni theta sudut kan. Itu pertama sekali adalah teorem Pythagoras. Lepas tu kita ada belajar yang lain. So ka toa. Kalau dia ingat lagi, so ka toa ni kita dah ada belajar. Okay, seterusnya kita akan sambung Rajah di sebelah. Okay, kita tengok terus muka surat 113. Contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Okay, nampak ni sudut tegak kan? Sudut tegak. Ni namanya sudut tegak. Lepas tu tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okay, bila nisbah kita akan tengok pada formula tu balik. So ka toa. Okay, sekarang ni kita cuba keluarkan balik formula. Yang pertama sekali ni X. Yang ni X ni, lepas tu Y. Kita cari X dulu. So sin X adalah O per H. Jadi O dia 3, H dia adalah 5. Ingat, H adalah yang bertentangan dengan sudut tegak. Ni sin 3 per 5. Kemudian cos X, cos kah A per H. A adalah sebelah, A 4, H 5. Then tangent X iaitu toa O per A. O dia adalah 3, A dia adalah 4. Okay, ni 3 per 5, 4 per 5, 3 per 4. Okay, sekarang kita cuba buat untuk Y pula. Sin Y sama dengan O per H juga. Ingat, so O dia 1.5, H dia adalah 2.5. Okay, kita tekan kalkulator. 1.5 bahagi 2.5 akan dapat 6. 1.5 bahagi 2.5 adalah 3 per 5 sama dengan 3 per 5. Okay, dalam buku teks tu memang dah siap lah jalan kerja kan. Okay, sekarang kita nak banding beza kan. Kita tengok jalan kerja dia. Cos Y sama dengan A per H. Kah juga. A dia adalah 2, H dia adalah 2.5. So kita tekan kalkulator. 2 bahagi 2.5, 4 per 5. Then tangent Y sama dengan toa. O dia 1.5, A dia 2. 1.5 bahagi 2 sama dengan 3 per 4. 3 per 4. Okay, kalau kita perasan sama dia dekat atas ni. 3 per 5, 3 per 5, 4 per 5, 4 per 5, 3 per 4, 3 per 4. Okay, sekarang ni kan dia kata tengok nilai sama atau tidak. Dia kata tengok X, Y tu sama atau tidak.
So jawapan dia adalah sama. Sign dia sama. Kenapa dia sama? Sebab dia setiap sisi adalah berkadaran. Tengok dalam buku teks sudah tulis nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y adalah sama kerana panjang setiap sisi untuk kedua-dua rajah adalah berkadaran. Okey, berkadaran ni macam mana? Kita dah belajar kadar masa tingkatan 2. Berkadaran ni maksudnya dia peningkatan yang sama. Okey, contoh tengok 2.5 dengan 5. 2.5 adalah setengah bagi 5. 1.5 dan 3. 1.5 adalah setengah bagi 3. 2 dan 4. 2 adalah setengah bagi 4. Macam tu. Sebab tu dia adalah berkadaran. Dia semua ni berkurang setengah. Semua bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. 5 bahagi 2, 2.5. 3 bahagi 2, 1.5. 4 bahagi 2 adalah 2. Okey. Tu jalan kerja ni lah. Yang dah siap. Okey, seterusnya uji minda 5.1C. Dia sama juga, rajah sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada semua ni trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Soalan yang sama juga. Jadi cara ni pun sama. Masih sama juga, awak cari so, ka, toa. Biasa kan untuk soalan nisbah trigonometri ni, biasa kan terus tulis formula kat atas ni. So, ka, toa. Jadi sin X sama dengan sin so. Ingat so. Tulis je lagi. 100 kali tulis pun tak ada masalah. So O adalah 9, H dia adalah 15. So kita pemudahkan 9 bahagi 15 sama dengan 3/5. Dan cubalah buat sampai habis. So lepas tu cos pula, cos X, so tangent X ni awak cuba buat sampai habis. Then sin Y, cos Y, sampai habis tangent Y. Buat semua sekali dan nanti hantar pada ruangan tugasan. Okey, nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga bersudut tegak. Tentukan nisbah trigonometri bagi sin 15, cos 15, tangent 15. Okey, kat sini pun sama juga. Tapi Ustazah akan tunjukkan sikit lah jalan kerja dia. Contoh sin 15. Yang kat sini dah bagi sudut. Dah bagi sudut, dia suruh cari nisbah trigonometri dia. Maksudnya panjang dia. Okey, tapi sebelum kita apa nama dia? Okey, sebelum kita nak cari nilai ni, okey, pertama sekali kita kena cari panjang dia. Panjang apa ni? Panjang PS dengan juga panjang PR. Sebab dalam formula kan so, ka, toa. Kita ada O. O ni ni sudut. O dia dah ada 1.9 dengan 2.1 ni. A pun kita dah ada ni. Semua ni kita gunakan yang 7. Sebab ni 15, ni 30. Bila dua-dua jadi 30. Sekarang apa yang tak ada lah H. Kita kena cari dulu H tu apa. Okey, cara nak cari H adalah menggunakan teorem Pythagoras. Awak boleh cek balik dalam Goras. Dalam buku tulis awak. Okey, teorem Pythagoras, kena dapatkan H, kita kena buat tambahkan dua sisi tu. Tambahkan dua sisi. Contoh pertama sekali adalah dia punca kuasa 2, 7 kuasa 2 tambah 1/9 kuasa 2. Ni H bagi PR. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Punca kuasa 2. Okey, dan kalkulator awak pastikan awak tekan kurungan. Punca kuasa 2 kurungan 7 kuasa 2 tambah 1/9 tutup kurungan. Kuasa 2 tutup kurungan. Baru tekan sama dengan. Akan dapat 7.25. Nampak? Dia lagi panjang. Walaupun panjang lebih sikit je daripada 7 ni, tapi dia macam mana pun H adalah kan paling panjang. Okay, seterusnya ada H bagi PS. Okay, PS pula gunakan nilai berapa? 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay, kenapa 4 kuasa 2? Sebabnya ni.
Tak nampak pula. Okey, sebab ni tambahkan ni 2.1 tambah 1.9. Kan sudut 30 ni kan yang semua sekali. Jadi dia kena ambil panjang dari atas sampai bawah. 2.1 tambah 1.9 sama dengan 4. So kita akan dapat kita akan dapat 7 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dapat 8. Okay, kita dah dapat panjang dia. So kita boleh buat macam biasa. Sin 15. Sin 15 ni 15 kan, ni kat bawah ni. Jadi panjang dia sin adalah soh. O adalah 1/9. H adalah 7.25. So tekanlah kalkulator 1/9 bahagi 7.25. Kita dapat 38/145. Dan seterusnya cubalah buatlah segi sampai habis, sampai tangent 30. Tengok tangent 30 sama dengan tangent toa. Ni O dia. O dia 4 yang kita tambahkan tadi per dengan 7. 47 lah. 47 tak boleh nak mudahkan lagi dah. So tolong cari sampai habis 6 nisbah trigonometri ni. Okey, lepas tu dah sekali B ni. Adakah pertambahan nilai nisbah trigonometri? Pertambahan nilai nisbah trigonometri bagi sudut 15 dan sudut 30 berkadaran dengan pertambahan nilai sudutnya. Okey, yang ni nanti awak cuba tengok balik. Adakah dia sama ke tidak? Nanti sin 15 dengan sin 30 sama ke tidak? Ni jawapan dia ni kan. Tangent 15 dengan tangent 30 sama ke tidak? Jadi nanti awak boleh tengok. Kalau sama, ya. Kalau tak sama, tidak lah. Macam tu. Okey, seterusnya kita masuk pada muka surat 114. Bagaimanakah anda menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent suatu sudut tirus? Satu sudut tirus masih lagi pada segitiga bersudut tegak. Bagi sudut yang mana? Okey. Darjah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Okey, kat sini kita tengok. Okey, PQR. Ni PQR. Okey, dia sambungan 3 huruf ni jadi satu segitiga. And then dia kata hitung nilai panjang PR. Ni PR adalah hypotenuse. Ini nampak tadi ada bagi formula Pythagoras teorem Pythagoras. Jadi kat sini kita boleh rujuk juga. Then sin PRQ. Okey, macam kita nak baca satu sudut macam ni. Di PRQ. PRQ jadi sudut yang kat sini. PRQ juga, and then tangent QPR. Kalau QPR, QPR yang kat sini. Yang ni D, yang ni B dengan C. Kat sudut sini. And then panjang PR. Panjang PR kan dia adalah hypotenuse. Kalau hypotenuse saya cakap dia akan jadi tambah. Kat sini 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Tambahkan dan punca kuasa 2 dia akan dapat 17 cm. Okey, boleh try tekan kalkulator lah. Dapat betul tak sama macam jalan kerja kat sini. Okey, seterusnya sin. Sin apa? So. Sin O per H. Sini kan? Kan sudut kat sini. Kita ambil sini. Okay. Sin dia nak sudut kat sini. Sin dengan cos sudut ini adalah so. O per H. O dia 15. Lepas tu H dia 17 ni tadi kita dah dapat dia ni. Kita tulis semula. Then cos pula. Cos adalah K. Okay, K ni sebelah. A adalah adjacent sebelah. Sebelah dia 8. 8 per 17. Dan dah sekali tangent. Tangent O per A. Make sure tulis macam dia ni tau. Tangent sudut apa? QPR. Okay, ni tangent. Tangent sudut kat sini. O per A. 8 per
15. And then sambung contoh 5. Contoh 5, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. Nampak ni. PQT. PQT dan RQS. RQS. Nampak jadi segitiga. PQR adalah satu garis lurus. PQR satu garis lurus diberi bawah panjang SQ. SQ ni 6. Okey, SQ ni kan 6. 6. Lepas tu nampak tak dia ada buat tanda 2 ni kan? Tanda 2 ni maksud dia sama. Jadi bila dia sama kita bahagi 2 lah. 6 bahagi 2 sama dengan 3. So sini 3, sini 3. Macam tu. Dan dia kata hitung nilai panjang QR. QR and then panjang PT. Misalnya QR ni dia bukan hipotenus. Kalau bukan hipotenus kita akan tolak. Hipotenus akan tolak satu lagi. Satu lagi PT. PT adalah hipotenus. Jadi hipotenus, kalau hipotenus kita kena tambah. Okay, jom kita buat. Dalam buku teks memang dah ada, tapi saya nak awak cuba buat sendiri juga. Panjang QR. QR adalah QR sama dengan punca kuasa 2 H yang akan tolak 10 kuasa 2 tolak. Nampak QS ni? QS berapa? 6. 6 kuasa 2. Jadi kita tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kita akan dapat 8. Semua dapat 8. Kita dapat 64 lah sini. Sekejap. Ni 64. Dan punca kuasa 2 64 adalah 8. Dan B, panjang PT. PT adalah hipotenus. Jadi hipotenus kita kena tambah. Punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ni. Dan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 adalah 25. Punca kuasa 2 25 adalah 5. Sini 5, sini 8. Kita dah dapat semua panjang, kita dah boleh buat semua ni. Dia nak sin ke, cos ke, tangent ke, mana-mana sudut pun kita dah boleh buat. Okay, jadi yang tu saya tahu semua dah boleh buat. Cuma sekarang ni adalah mengenal pasti sudut. QRS. Ingat. QRS. QRS. R kat sini. QRS. Ini sudut untuk QRS. Ni sudut QRS. Macam kita nak kenal pasti itu ada sudut dia. Ni huruf yang kat tengah-tengah tu ada pada bucu. Nampak? R pada bucu. Kemudian tangent QSR. QSR. Yang ni adalah sudut QSR. Dan PTQ. PTQ. Kat sini adalah sudut PTQ. Dan cos TPQ. TPQ. Ni cos. Salah. Sini adalah sudut TPQ. Nampak? Ni P dekat bucu kan? Dekat tengah. Macam tu kita kenal pasti yang mana satu adalah berada dalam kedudukan yang betul. Macam tu. Kedudukan dia. Nama sebutan satu-satu sudut tersebut. Okay. Yang ni awak cuba buat sendiri sampai habis. Walaupun jawapan dah ada, saya nak cuba buat sendiri juga. Sin apa? Ikut pada formula SOHCAHTOA. So seterusnya, apakah hubungan antara sinus, cosinus dan tangent? SOHCAHTOA tu apa hubungan dia? Okay, kita tengok balik pada formula asal. Formula asal sin cos tangent adalah SOHCAHTOA. Satu segitiga. Contoh ini adalah sudut dia, theta. Ini adalah O, opposition.
sisi bertentangan. Sini adalah hipotenus yang bertentangan dengan sudut tegak. Jadi kat sebelah dia adalah namanya bersebelahan, iaitu A. Sebab tu bila sin apa? Sin theta, sin sudut apalah nama dia? O per H. Macam kat atas ni kan. Opposite dengan hypotenuse. Cos theta. Ikutlah sudut apa. Theta ni ada pengganti kata bagi sudut. A per H. A adalah bersebelahan. Adjacent, bersebelahan. Sebelah ni per H. And tangent O per A yang bertentangan dengan sebelah. Okay, kita teliti rajah di bawah. Okay, rajah dia bagi kat sini ni. Okay, dia menggantikan hipotenus dengan 1. Hipotenus 1. Ini theta dia kan. Ni yang sebelah. Sebelah A dijadikan Y. O dijadikan X. Jadi bila kita tukar dia jadi macam tu, apa akan jadi pada formula kita? Sin theta. Sin adalah soh kan? Soh. O tadi bertukar jadi O jadi X. H jadi 1. Jadi sin theta sama dengan X per 1 kan? Jadi kalau 1 per 1, semua nombor bulat adalah per 1 kan? Kalau per 1 dia akan jadi X balik. So sin theta sama dengan X. Ataupun X sama dengan sin theta. Dan cos pula. Cos theta sama dengan Y per 1. Sebab cos adalah cos theta kah A per H. Tengok. A tadi dah bertukar jadi Y. H tadi tukar jadi 1 kan. Jadi bila per 1 dia akan jadi, dia balik itu cos theta sama dengan Y. Maka Y sama dengan cos theta. Dan last sekali tangent. Tangent adalah O per A. O per A. Jadi tangent theta sama dengan O adalah X. A adalah Y. Jadi sekarang XY ni. Okay, mana tadi? XY ni cuba kita tukar. Jadi ni kan X. X adalah sin theta. Y adalah cos theta. Cuba kita tukar jadi tangent theta. X tu jadi sin theta. Y adalah cos theta. Maka keluarlah formula tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Okay, kita nak make sure dia betul. Kita cuba pada contoh 6 pada muka surat 115. Jika sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta 0.8, hitung nilai tangent theta. Okay, apa tadi formula dia? Tangent theta sama dengan X per Y kan? O per A. O per A. Tengok kat sini tak ada O per A. Dia ada sin dengan cos je. Okay, kat sini lah kita guna formula. Tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Sin dia adalah 0.6. Cos dia adalah 0.8. Kita tekan kalkulator. 0.6 bahagi 0.8 sama dengan 3 per 4. Ataupun kalau dalam puluhan 0.75. Ni dia nak dalam pecahan ataupun perpuluhan ni. Bila-bila nanti bila jumpa soalan, kita rujuk pada soalan lah. Dia nak dalam bentuk apa. Kalau tak ada, bagi je dua-dua macam ni. And then last but not least, contoh 7. Jika nilai sin theta 3 per 8, nilai tangent theta 3 per punca kuasa 2 55. Hitung nilai cos theta. Okay. Tadi formula asal dia tangent theta sama dengan sin theta per cos theta kan. Jadi kat sini tangent kat sini dia dah nilai tangent 3 per punca kuasa 2 55 sama dengan sin 3 per 8 per cos theta.
Jadi kat sini kita boleh bahagikan dia. Dia kan duduk kat bawah kan. Kita nak dia kerja di atas, so kita tukar tempat. 35 ni duduk bawah. Cos theta sama dengan 3/8 per 3 per punca kuasa 2, 55. Okay, sambung kat sini lah. Cos theta sama dengan 3/8 bahagi 3 per punca kuasa 2, 55. Kalau ada yang ingat Ustazah pernah ajar sebelum ni. Okay, bila ada bahagi pecahan, bahagi pecahan, maka kita boleh tukar dia jadi darab. Okay, kita tukar dia jadi darab. Bila ditukar jadi darab ni akan jadi songsang. Okay, songsang yang macam mana tu? Jadi cos theta sama dengan 3/8 darab punca kuasa 2, 55 per 3. So kalau macam ni kita dah boleh masuk ada 3 bahagi 3 habis. Kita boleh darab silang. Ini tak boleh apa-apa. Jadi cos theta sama dengan punca kuasa 2, 55 per dengan 8. Ataupun tekan kalkulator. Yang macam ni kita nampak kan. So Ustazah tunjuk kat sini lah cara dia. Macam mana kita nak dapatkan jawapan akhir. Okay, sebentar Ustazah nak jawab fikir sikit. Kalau perasan tadi dia ada 2 sebutan dalam soalan tu. Pada contoh 3 dia ada sebut tentukan sama ada semua nisbah. Dia suruh bagi nisbah lah. Dia keluarkan nisbah. Kemudian contoh 5 pula dia suruh keluarkan nilai. So yang mana satu kita nak keluarkan bila peperiksaan dan macam mana bentuk nisbah dan juga nilai tu. Cuba fikir-fikirkan. Tak bincangkan dengan rakan-rakan awak. Okay. Akhir sekali, macam biasalah, dapatlah tugasan kan. Homework awak sendiri awak dah dengar Ustazah explain dan tengok penjelasan Ustazah. So, cuba buka pada muka surat. Muka surat 117. Ustazah pun dah tulis tu kan. 117. Bahagian bawah tu uji minda 50-1D. Soalan 1 dan 2 je. Soalan yang seterusnya tu nanti kita belum habis belajar lagi. Okay. Okay, itu saja. Alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh komen kat ruangan tugasan atau boleh PM Ustazah sendiri. Okay, terima kasih. InsyaAllah bertemu lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.